Baik, selamat malam murid-murid. Saya dihantar satu ringkasan untuk disemak oleh pelajar yang bernama Reshma. Baik, hari ini kita akan sama-sama menganalisis dan menghalusi cara untuk membuat ringkasan, atau kamu boleh mengambil perkara ini sebagai ulang kaji, bahan ulang kaji untuk anda, macam apa kesilapan-kesilapan yang lazim kita lakukan apabila membuat ringkasan. Baik, kita pergi ke soalan, dan lepas tu kita akan baca petikan bersama-sama. Lepas tu kita akan tengok contoh jawapan calon dan macam mana markah kamu akan diberikan, diperuntukkan. Baik, baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang manfaat pelbagai budaya kepada negara. Baik, manfaat. Manfaat maksudnya apa dia? Manfaat maksudnya faedah ataupun kebaikan, ataupun kita boleh cakap kesan positif, kesan baik. Macam tu. Okey? Baik, ataupun kepentingan pun boleh juga kadang-kala. Baik, manfaat pelbagai budaya kepada negara. We all well informed that Malaysia is multicultural, multi-religious and multicultural country, right? So, kita ada pelbagai budaya. Baik, dengan pelbagai budaya itu, apa faedah kepada negara? Okey, baik. Kamu jangan ambil isi selain daripada faedah kepada negara. Okey, faedah kepada diri sendiri semua itu kamu tak kurang digalakkan untuk ambil lah. Baik, panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Maksudnya bukan kamu ubah isi itu. Okey, jangan kamu pandai-pandai nak ubah struktur ayat dia. Okey, kamu guna ayat sendiri di sini membawa maksud. Kamu boleh tambah penanda wacana yang sesuai. Lepas tu kamu tulis subjek bagi isi kamu yang sesuai, dan pastikan ayat yang kamu bina itu gramatis. Setakat itu sahaja. Kalau kamu pergi pandai-pandai cari kata seerti untuk menggantikan, kadang-kadang kata seerti itu tidak sesuai. Perkara ini mungkin akan mengubah maksud asal petikan, maksud asal isi tersebut. Jadi, markah untuk isi mungkin kamu akan dapat sifar ataupun setengah markah. Okey? Baik, sebab isi kamu tidak lengkap. Okey, ini syarat-syarat yang perlu kita ingatlah sebelum kita memulakan ringkasan. Baik, kita pergi go through with the passage. Okay. Satu daripada keistimewaan masyarakat Malaysia yang menjadi tarikan utama dunia ialah kepelbagaian budaya. Okay. One of our speciality. But our focus is faedah pelbagai budaya. Malaysia yang didiami oleh masyarakat pelbagai bangsa, agama dan etnik telah melahirkan identiti yang menarik kepada negara. Baik. Yang ini merupakan salah satu isi penting, iaitu melahirkan identiti yang menarik kepada negara. Baik. Perkara ini, kalau dia gunakan perkara ini atau hal ini, fenomena ini, situasi ini, dapat catat kan? Perkara ini, hal ini ataupun fenomena ini, situasi ini. Kalau macam ni, dia maksudnya dia nak ulang, dia nak huraikan isi utama kamu. Jadi kamu janganlah ambil yang itu sebagai isi penting. Jadi perkara ini jika tidak dipelihara dengan sebaik-baiknya, perkara ini jika dipelihara dengan sebaik-baiknya akan menjadi aset penting kepada negara yang akan memberikan impak yang besar. Maksudnya, kalau identiti ini kita pelihara baik-baik, perkara itu boleh menjadi aset apa dia? Like harta kepada negara. Baik, yang itu adalah huraian kesan kita melahirkan identiti yang menarik. Jadi yang ini bukan isi, jaga-jaga. Baik, kita sambung. Warna-warna kepelbagaian budaya di Malaysia telah merancakkan industri pelancongan
sehingga berjaya membawa masuk jutaan ringgit terhadap pendapatan negara. Baik, yang ini memang isi dia. Sebab kita ada kepelbagaian budaya, maka industri pelancongan dapat dirancangkan sehingga berjaya membawa masuk jutaan ringgit terhadap pendapatan negara. Baik, isi kedua. Kita pergi perengan seterusnya. Industri kraftangan negara daripada pelbagai budaya yang mempunyai nilai yang tinggi dan bermutu telah memberikan sumbangan yang besar sehingga dapat menjanakan pendapatan yang tinggi kepada pengusaha dan negara. Okey, jadi isi dia adalah betul lah, isi ini memberikan sumbangan yang besar sehingga dapat menjanakan pendapatan yang tinggi kepada pengusaha dan negara. Jadi isi ini macam merancangkan industri pelancongan, tapi dia punya subjek dia berbeza lah. Baik, yang ini tentang industri kraftangan. Nanti kamu pandai-pandailah tambah dia. Bidang pendidikan juga menerima impak positif daripada kepelbagaian budaya di Malaysia. Tapi dia tak bagi tahu apa dia punya manfaat dia. Hal ini dikatakan demikian kerana biasanya saya cakap apa? Yang ni huraian, jadi kita potong. Tapi ayat sebelum ini dia bukan isi utama kan? Jadi bukan selalunya kamu baca nampak saja ayat ni, kita akan reject dia punya isi. Tak ada. Baik, sebab sebelum ayat ni, hal ini dikatakan demikian kerana, yang tu tak ada isi kan? Jadi kita kena baca ayat ni betul-betul. Mungkin dia ada isi dalam ayat huraian. Hal ini dikatakan demikian kerana murid-murid dapat menceburi bidang kesenian tradisional tempatan dan seterusnya menggilat bakat untuk dijadikan kerjaya. Okey. Baik. Baik. Jadi kita tengok murid-murid dapat menceburi bidang kesenian tradisional tempatan dan seterusnya menggilat bakat untuk dijadikan kerjaya. Baik, yang itu boleh dijadikan isi. Sebenarnya saya tak setuju sangatlah dengan soalan ni. Sebab soalan ni dia tanya manfaat kepada negara. Tapi yang ini dia lebih kepada manfaat kepada diri pelajar kan. Kamu boleh nampak di sini. Tapi kita tak ada choice lah. Kadang-kadang penulis soalan ni dia tak peka terhadap soalan dia betul-betul lah. Kalau dekat negara kita ada 4 isi saja. 1, 2, 3 dan di sini perengan terakhir dia ada lagi 1. Tapi tak apalah. Kamu dapat kerja, maksudnya pengangguran negara dapat dikurangkan lah. Baik, kita angkat masuk juga sebagai isi. Murid-murid dapat menceburi bidang kesenian tradisional tempatan dan seterusnya menggilat bakat untuk dijadikan kerjaya. Okey. Selain itu, kepelbagaian budaya yang terdapat di negara ini memberikan peluang kepada murid-murid untuk mempelajari seni persembahan sahaja. Jangan kamu ambil lebih daripada itu bagi melatih atau melahirkan bakat seni serta mengekalkan warisan budaya bangsa, yang itu semua adalah huraian kenapa murid-murid perlu mempelajari seni persembahan. Yang itu bukan isi. Kalau kamu terambil, maksudnya isi kamu tak tepat, jadi kamu tak akan dapat markah penuh untuk isi kamu. Baik, seterusnya. Selanjutnya. Impak kepelbagaian budaya. Impak means kesan. Kesan kepelbagaian budaya kepada negara dapat dilihat dalam bidang sukan apabila aktiviti riadah tradisi kaum-kaum di Malaysia diangkat menjadi sukan berprestij. Yes, yang ini adalah isi utama. Aktiviti riadah tradisi kaum-kaum di Malaysia diangkat menjadi sukan berprestij. Maksudnya, okay, example, the kabaddi, you make it as an international event in one of the famous Sukan C or something like that. Dia dah kata bulat-bulat ini semua adalah contoh, jadi kamu janganlah ambil yang ni sebagai isi utama. Okey? Contohnya permainan sepak takraw dan seni mempertahankan diri seperti silat, wushu, silambam dan muay thai telah berjaya dibawa ke medan sukan antarabangsa seperti sukan Commonwealth dan sukan C. Baik, yang itu adalah contoh. Kita dengan secara terang dan jelas kita boleh nampak ayat ni menampilkan contoh, jadi jangan kamu ambil sebagai isi utama. Tidak banyak di negara di dunia ini mempunyai kehebatan seumpama Malaysia, terutamanya dalam mengurus kepelbagaian budaya rakyat sehingga mampu menghasilkan impak berguna yang menyumbang kemajuan negara.
Seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia berbangga kerana mempunyai negara seperti yang dinikmati hari ini. Okey, baik, yang lain semua tak ada isi. Baik, kita tengok ada berapa isi. Baik, kita ada isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kata, okey, kalau kamu nak start tuliskan, okey, kamu kena, arahan dia adalah sekurang-kurangnya 5 isi, bukan 5 isi ya, sekurang-kurangnya 5 isi. Maksudnya kamu boleh tulis lebih daripada 5 isi. Jadi peraturan yang perlu kamu patuhi adalah jangan lebih 100 patah perkataan lah. Alright, baik. Kita dah bincang cara kita ambil isi, yang mana isi-isi yang tepat. Baik, kita cuba tengok jawapan calon dan kita cuba komen. Okey. Ready ya? Baik. Kalau kita nak mula ringkasan, kamu straight away mula dengan apa fokus yang diberi kepada kamu dan pastikan gandakan fokus kamu itu. Kalau dia bagi manfaat saja, kamu jangan tulis manfaat. Sebab kita nak bincang banyak manfaat kan? Jadi, kamu tulislah manfaat-manfaat dan topik tu kamu kena ambil penuh. Jangan kamu tukar perkataan lah. Tidak digalakkan lah. Maksudnya tak salah tapi tidak digalakkan. Baik, manfaat pelbagai budaya kepada negara. Manfaat-manfaat pelbagai budaya kepada negara kena ambil. Kepada negara, sorry, dah silap eja. Okey, kepada negara ialah melahirkan identiti yang menarik kepada negara. Apa yang melahirkan identiti yang menarik kepada negara? Mana subjek kamu? Okey, subjek dia apa dia? Malaysia yang didalami oleh masyarakat pelbagai bangsa, agama dan etnik. Okey. So kamu cakap je lah masyarakat yang pelbagai agama, bangsa dan etnik. Okey? Kamu straight away tak boleh cakap ialah melahirkan. Okey? Ataupun simple, kepelbagaian budaya dapat atau telah melahirkan identiti yang menarik kepada negara. Selain itu, kepelbagaian budaya juga telah merancakkan industri pelancongan sehingga berjaya membawa masuk jutaan ringgit terhadap pendapatan negara. Pendapat negara ke? Pendapat dengan pendapatan tak sama. Pendapat maksudnya idea ataupun komen kamu, opinion kamu. Pendapatan adalah gaji, punca rezeki. Okay? Selanjutnya, impaknya ialah apa tu? Selanjutnya, impaknya ialah memberikan. Tak boleh. Selanjutnya, kamu cakaplah kepelbagaian budaya lagi. Tak salah. Okey, tak salah kamu ulang dia. Sebab kamu punya subjek adalah kepelbagaian budaya. Okey, kamu ambil apa? Memberikan peluang kepada murid-murid untuk mempelajari seni persembahan, bagi melatih dan melahirkan bakat seni serta mengekalkan warisan budaya bangsa. Ini sudah salah. Baik, yang tu kita tak ambil sebagai isi. Yang tu adalah tujuan. Patutlah kamu lebih dah 100. Nampak tak? Yang tak penting kamu dah ambil. Baik, yang ini kita tengok ayat dia balik. Dia cakap tentang kepelbagaian budaya di Malaysia. Ataupun kepelbagaian budaya dalam bidang pendidikan. Lagi tepat. Okey? Kepelbagaian budaya dalam bidang pendidikan. Kena bagi tahu dia punya sektor. Dalam bidang pendidikan. Itu dia punya subjek dia. Okey? Kepelbagaian budaya dalam bidang pendidikan telah ataupun dapat memberikan peluang kepada murid-murid untuk mempelajari seni persembahan. Titik. Seterusnya, dapat dilihat dalam bidang sukan. Apa yang dapat dilihat dalam bidang sukan? Apabila aktiviti riadah tradisi kaum-kaum di Malaysia diangkat sebagai menjadi sukan berprestij. Okey. Baik, yang ni kita ayat dia tak begitu sedap. Tak begitu, bukan sedap, tak begitu gramatis. Seterusnya, okey, macam mana kita? Manfaat kepelbagaian budaya
budaya dapat dilihat dalam bidang sukan apabila aktiviti riadah tradisi kaum-kaum di Malaysia diangkat menjadi sukan berprestij. Okey? Nampak tak? Subjek dia selalu kamu buat salah. Okey, di samping itu, perkara tersebut, apa yang kamu maksudkan dengan perkara tersebut? Okey, menjadi aset yang penting kepada negara yang akan memberikan impak yang besar. Baik, ini adalah isi yang salah. Okey, yang ini bukan isi utama. Jadi kamu dah hilang satu isi. Akhir sekali, pelbagai budaya telah memberikan sumbangan yang besar sehingga dapat menjana pendapatan yang tinggi kepada pengusaha dan negara. Ini tentang industri kraftangan kan? Baik, kita tengok industri kraftangan kan? Jadi kamu punya idea tu tak betul. Akhir sekali, kepelbagaian budaya dalam bidang dalam bidang industri kraftangan, dalam bidang industri kraftangan, subjek tu kamu boleh bina sendiri sometimes, okay? Tak salah lah. Tapi pastikan subjek kamu tu betul. Jangan kamu abaikan, itu yang salah, okay? Kepelbagaian budaya dalam bidang industri kraftangan telah memberikan sumbangan yang besar sehingga dapat menjanakan pendapatan yang tinggi kepada pengusaha dan negara. Okey, baik. Yang ni ada banyak kesalahan bahasa ayat dia. Kesalahan bahasa itu okey, tapi kesalahan bahasa tu macam tak nampak secara ketara, tapi dia selalu bina ayat tergantung tanpa subjek dan mengambil isi yang tidak lengkap dan isi yang salah. Okey? Jadi markah isi memanglah dia akan jadi kurang. Baik. Contohlah, saya bagi markah isi memberikan markah berdasarkan isi dan bahasa. Baik. Saya tetapkan di sini 10 markah untuk isi, 5 markah untuk bahasa. Baik. Di sini kita boleh nampak isi semua dia tak lengkap sangat. Okey. Ada satu sahaja isi yang lengkap di sini. Satu. Yang lain semua ada subject problem. Okey. Baik, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia dah bagi 6. Tapi masalahnya satu isi tu salah. Okey, satu isi saja betul. Selengkapnya. Yang lain semua tak lengkap. Baik. Jadi satu isi tu lengkap. Kita bagi 2 markah. Dan 4 isi lain tu tak lengkap. Jadi kita bagi 4 markah sahaja. Sepatutnya 8 markah. Tapi subjek kamu tak betul. Jadi saya ambil 6 per 10. Bahasa hanya memuaskan. Jadi saya bagi 3. Jadi 9 per 15 adalah markah yang layak untuk ringkasan seperti ini. Baik. Saya harap kamu dapat mempelajari cara kamu mengambil isi. Jangan terlebih ambil, jangan terkurang ambil, jangan tersalah ambil. Dan pastikan masa kamu tulis idea kamu tu, isi kamu tu, subjek kamu ada dalam setiap ayat. Okey? Kalau ringkasan tentang langkah-langkah, yang itu biasanya subjek tak diperlukan lah. Okey, biasanya lah. Kalau kamu nak cakap tentang punca ke, kebaikan ke, keburukan ke, biasanya kena letak dia punya subjek tu betul-betul. Okey? Baik, itu sahajalah komen untuk soalan rumusan ini. Okey, harap kamu bermanfaat ya. Baik, jumpa lagi pada tahun hadapan. Thank you. Bye-bye.